أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأما بعد. Yang dihormati, yang bahagia Datuk, Panglima-Panglima, pegawai-pegawai pemerintah, contoh pegawai kanan, seterusnya para prajurit, sahabat-sahabat seperjuangan, jemaah warga Pangkalan TLDM Lumut yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada pagi ini sama-sama kita menzahirkan kesyukuran kepada Allah Taala kerana diberi kesempatan dan kekuatan kepada kita pada pagi ini dapat sama-sama kita menghadirkan diri ke rumah Allah Taala, Masjid An-Nur Pangkalan TLDM Lumut ini, dan insya-Allah pada pagi ini sebelum kita bersurai dalam program Gempur Subuh kita, alhamdulillah pagi ini ramai yang datang sejak daripada Qiyamul Lail tadi sampailah kepada saat ini. Insya-Allah saya mengambil kesempatan untuk berkongsi satu hadis Rasulullah SAW yang menceritakan tentang Allah Ta'ala ini tidak mungkir janji dan banyak berjanji dengan kita. Tuan-tuan tahu tak, selalu kan kita baca selepas kita baca doa, terutamanya doa selepas azan, kita akan baca kat belakang tu, innallaha la yukhliful mi'ad. Sebab masa kita doa tu banyak kita minta kan, lepas tu banyak janji-janji Allah bagi pada kita. Kemudian kita pun bagi tahu pula Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Sebenarnya Allah Ta'ala itu tidak mungkir janji. Sebenarnya Allah Ta'ala itu tidak mungkir janji. Kenapa kita sebut, tuan-tuan? Dia supaya memberi semangat. Sebenarnya memang Allah Ta'ala tidak mungkir janji. Dia beri semangat kepada kita supaya minta dan minta. Jadi apakah yang ada satu hadis yang menceritakan tentang janji-janji Allah. Ya Allah Ta'ala yang Nabi sebut, Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Sama ada kita nak klaim atau tidak sahaja janji Allah Ta'ala. Tuan-tuan, kita kalau PTJ ataupun pasukan tanggungjawab kita bagi tahu, okey, kita ada peruntukan klaim cuti tahun diperuntukkan kepada kita dalam 100,000 contoh, ataupun 150,000. Terasa tak kita nak klaim? Memang terasa sebab duit. Oh, kita siap pergilah balik cuti, siapkan resit-resit, siapkan resit-resit, siapkan upah cuti apa semua sebab kita nak klaim. Kerana kita tahu PTJ memang akan bayar kepada kita klaim cuti tahun. Jadi apabila Allah Ta'ala berjanji pada kita, malah Allah Ta'ala tidak mungkin janji, kenapa kita tidak nak klaim? Jadi apa yang disebut oleh Nabi tentang janji Allah Ta'ala? Kita tengok satu-satu. Hadis ini cerita pasal 6 ayat Quran saja. Iaitu hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi bersabda, "Man ruzika khamsa lam yuhram khamsa." 5, tuan-tuan. Nabi kata, sesiapa yang diberi rezeki 5 jenis, sesiapa yang diberi rezeki 5 macam rezeki, maka tidak akan diharamkan dari 5 perkara. Maka tidak akan diharamkan dari 5 perkara. Sesiapa yang diberikan rezeki 5 jenis rezeki ni, maka dia tidak akan diharamkan dari 5 perkara. Ni janji Allah Ta'ala. Apa dia Nabi kata? Man ruzika syukra lam yuhrami ziyadah. Sesiapa yang diberi sifat syukur dalam diri dia, maka tidak akan diharamkan dari diri dia tambahan rezeki. Siapa yang Allah Ta'ala rezekikan kepada dia syukur, ni janji Allah Ta'ala. Maknanya siapa nak klaim penambahan rezeki, dia mesti bersyukur. Dia punya apa dia kata, benda yang perlu dia sediakan.
Siapa nak rezeki dia ditambah, dia mesti bersyukur. Kita nak urai pasal syukur ni panjang, jadi kita ambil poin saja tuan-tuan. Sebagaimana janji Allah Ta'ala, surah Ibrahim ayat 7. Ini janji, inna Allah la yukhlifu mi'ad. Allah Ta'ala tidak mungkin janji sebab Allah Ta'ala berjanji. Nabi bercakap ni sebab Allah Ta'ala berjanji, iaitu Nabi sebut surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambah. Ni janji Allah Ta'ala, kita kena claim tuan-tuan. Siapa yang bersyukur, Allah Ta'ala akan tambah rezeki dia. 1, Nabi kata 5. Yang kedua Nabi kata, wa man ruziqa sabra lam yuhrami thawab. Sesiapa yang diberi rezeki dengan sabar, perasaan sabar, maka tidak akan diharamkan darinya pahala. Sesiapa dalam keadaan sabar, Allah Ta'ala akan sentiasa mencurahkan pahala sepanjang dia sabar. Sebagaimana janji Allah Ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, iaitu surah Az-Zumar ayat 10. Allah Ta'ala berjanji, sesungguhnya orang-orang yang sabar akan diberi pahala mereka tanpa hitungan, tanpa setengah ulama kata hisab itu tidak berkira, sehingga tidak boleh dikira. Siapa yang bersabar, dia kena musibah ke, dia kena uji ke, dia kenapa dia sabar, maka Allah Ta'ala akan curahkan pahala kepada dia tanpa henti-henti, tidak boleh dihitung pahala. Bayangkan janji Allah Ta'ala, tapi kena ada sabar. Lagi yang ketiga Nabi kata, wa man ruziqat taubah lam yuhramil qabul. Dan siapa yang diberi taubat, diberi kurniaan taubat kepada dia, dia dalam keadaan sentiasa bertaubat, maka tidak diharamkan dari penerimaan. Iaitu siapa yang bertaubat, kalau kita sentiasa minta ampun, taubat Allah Ta'ala, Allah Ta'ala mengharamkan kepada dia penolakan. Maknanya mesti diterima taubat. Cuma kita ni minta ampun kepada Allah Ta'ala, itu saja. Kerana Allah Ta'ala berjanji dalam Al-Quranul Karim, wa huwa alladhi yaqbalu taubata an ibadihi. Kata Allah Ta'ala, dialah Allah yang menerima taubat dari hamba-hambanya. Takkan Allah Ta'ala nak mungkin janji. Cuma kita bertaubat ke tak, tu saja. Lagi yang keempat Nabi sebut, wa man ruziqal istighfar lam yuhram al maghfirah. Dan sesiapa yang dikurniakan sifat suka istighfar, iaitu suka minta ampun, istighfar, astaghfirullahalazim, maka tidak akan diharamkan darinya pengampunan. Ini yang keempat, iaitu tuan-tuan, Allah Ta'ala kata, Nabi kata, siapa yang sentiasa minta ampun, istighfar, maka Allah Ta'ala haramkan daripada tolak beri keampunan kepada dia, sebab Allah Ta'ala sudah berjanji. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim, istaghfiru rabbukum innahu kana ghaffara. Bacalah istighfar, beristighfarlah, kata Allah Ta'ala, sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun. Jadi kita kena istighfar, tuan-tuan tak? Sentiasa minta ampun. Dan yang terakhirnya Nabi sebut, wa man ruziqad du'a lam yuhrim al-ijabah. Sesiapa yang diberi kepada dia suka berdoa, dia selalu berdoa, dia selalu minta dan tak berhenti-henti, dia minta apa yang dia nak supaya Allah Ta'ala bagi kepada dia, sama ada dunia ke, akhirat ke, ataupun apa saja yang kita nak, tuan-tuan. Kita mesti letak minta kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata, siapa yang berdoa, Nabi kata, maka tidak akan diharamkan darinya ijab, iaitu makbul. Tidak akan ditolak oleh Allah Ta'ala doa dia, mesti Allah Ta'ala akan makbul punya. Kerana Nabi kata, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, ud'uni astajib lakum. Berdoalah,
kamu nescaya aku terima untuk kamu ni. Aku terima doa kamu. Kan tu imam selalu duk baca sebelum doa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kita sebenarnya mewar-warkan janji Allah Ta'ala. Lalu kita pun berdoa lah banyak-banyak. Lalu janji-janji Allah Ta'ala ini tuan-tuan tidak akan dimungkiri. Dan disebut dalam satu hadis lain lagi ada 6. Ada kata 5, ada Nabi baca hadisnya 5, ada 6. Dan ada satu hadis yang sebut 6, iaitu yang ke-6 yang adalah wa man ruziqal infaq lam yuhramil khalaf liqaulihi ta'ala wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yakhlifu. Satu lagi Nabi kata, sesiapa yang bersedekah maka tidak akan diharamkan darinya gantian. Siapa yang bersedekah, Allah Ta'ala akan ganti sedekah dia, malah dengan berlipat kali ganda. Sebab Allah Ta'ala sudah berjanji, kata Nabi, sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yakhlifu. Dan semua yang kamu sedekahkan, semua yang kamu infakkan dari harta kamu, walaupun sebiji buah tamak, walaupun RM1, dari sesuatu yang kamu ada, Allah Ta'ala kata fahuwa yakhlifu, maka pasti Allah Ta'ala akan ganti balik. Kalau manusia belum tentu ganti, tuan-tuan, tapi Allah Ta'ala tak mungkin janji. Jadi janji-janji Allah Ta'ala yang disebut dalam Quran sebanyak 6 ini, tuan-tuan, kita claim lah. Pertama kita kena ada apa dia? Saya ulang balik sebab kita berhenti. Pertama kita kena ada syukur. Yang kedua kita kena ada sabar. Yang ketiga kita kena ada taubat. Yang keempat kita kena ada istighfar. Yang kelima kita kena ada doa. Yang keenam kita kena ada infak betul. Kalau ada 6 ciri ni pada kita, tuan-tuan, akaun kita tu sentiasa di-cashkan. Jadi tuan-tuan, insya-Allah sama-sama kita amal dan sama-sama kita ambil pengajaran daripada apa yang Nabi sebut ni. Semoga ada manfaat untuk kita. Saya petik daripada kitab Tanbihul Ghafilin karangan Abu Laih As-Samarqandi. Insya-Allah ada panduan untuk kita menambahkan lagi nilai diri kita, nilai pengabdian kita pada Allah Ta'ala. InsyaAllah Allah Ta'ala akan sentiasa bersama-sama dengan kita dan sentiasa memakbulkan segala hajat dan permohonan kita. Yang penting adalah dari kita minta lah sentiasa. Apa yang kita nak kita minta, tuan-tuan, InsyaAllah Allah Ta'ala akan kabulkan. Sekadar itu untuk pada pagi ini, terima kasih kepada perhatian bagi Datuk Panglima Tuan-tuan Allah Ta'ala. Bertemu lagi di masa akan datang. Aku lupa lihat astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.